Let's go. Sekiranya anda usahawan ataupun bakal... Wait a minute. Testing. Sekiranya anda usahawan ataupun bakal usahawan, pastinya tujuan anda adalah untuk menjual. Dan macam mana nak jual kalau orang tak yakin dengan anda? Betul tak? So, jadi jika anda nak tahu 3 cara bagaimana nak meyakinkan orang beli dari anda dan bukan dari pesaing anda, video ini adalah untuk anda. Cue intro. So, sebagai usahawan, pastinya kita nak orang beli dari kita dan bukan dari pesaing kita. Tapi ada kalanya kan kita ada ramai pesaing. Tak kiralah perniagaan anda, produk, perkhidmatan ataupun anda menjual informasi, hari ini ada ramai sangat pesaing di luar sana. Katalah anda tak ada pesaing pun, satu hari nanti pastinya pesaing akan masuk dalam industri anda. Oleh itu, prospek akan beli dari perniagaan yang mereka yakin dan percaya. Macam mana nak meningkatkan keyakinan diri? Ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Now, 3 cara ni tak adalah mudah sangat. Kalau mudah, semua orang dah buat. Tapi nak kata susah, tidaklah. Sebagai usahawan, saya rasa kita kena lakukan extra mile, sedikit extra untuk meningkatkan lagi keyakinan orang ramai terhadap perniagaan kita. At the end of the day, kalau anda dapat lakukan ketiga-tiga ni kan, anda yang lagi akan untung. So, jom kita mulakan strategi pertama. Strategi pertama adalah untuk anda tunjukkan anda adalah seorang pakar. Bayangkan macam ni, katalah ada 2 orang menjual produk kesihatan. Ali menjual produk kesihatan yang lebih kurang sama dengan Amy yang juga menjual produk kesihatan. Ali ni kan dia tak berapa minat sangat. So, jadi kan dia cuba-cuba je untuk mulakan perniagaan dan menjalankan perniagaan. Berbeza dengan Amy, Amy minat sangat dengan industri kesihatan. So, jadi kan Amy selalu update dekat Facebook dia, dekat TikTok, dekat IG dan juga dekat YouTube tip-tips kesihatan. Mungkin Amy kongsikan resepi makanan sihat di Facebooknya ataupun kongsikan video workout di Instagramnya. Dekat TikTok pula, Amy kongsikan tip-tip pendek mengenai kesihatan. Dan katalah Amy juga mempunyai YouTube channel yang bertemakan kesihatan. Ali sekadar hanya cuba nak jual produk kesihatannya. Tetapi Amy dia lebih serius lagi dan menghasilkan banyak konten di media sosial untuk tunjukkan yang dirinya adalah seorang pakar dalam bidang kesihatan. Agak-agak pelanggan akan beli dari siapa? Daripada Ali ataupun Amy? Pastinya Amy, betul tak? Apabila kita positionkan diri kita sebagai pakar dalam industri kita, orang ramai akan lebih yakin dengan kita dan lebih mudah untuk beli dari kita. Now, tak semestinya anda jadi pakar yang sangat-sangat pakar dalam bidang anda. Contohnya, dalam bidang kesihatan seperti Kevin Zahri. Tak semestinya. Tapi, memadai anda kongsikan lebih banyak maklumat, informasi yang membantu target market anda supaya mereka dapat lihat bahawa anda pakar dalam bidang apa yang anda nak jual. Kalau anda ni tak pakar sangat pun tak apa. At least anda kongsikan lebih banyak informasi yang kena mengena dengan industri anda. Jika lebih ramai orang dapat lihat anda ni pakar dalam bidang itu, maka lebih ramai akan yakin dengan anda. So, kongsikan banyak maklumat mengenai industri anda. Kalau produk anda murah dalam harga RM5, RM10, mungkin tak perlu banyak sangat maklumat. Tapi jika produk anda berpuluh ringgit atau beratus ringgit, maka anda kena tunjukkan bahawa anda ni lebih pakar lagi. Supaya orang lebih mudah untuk beli dari anda. So, itu strategi pertama. Tunjukkan yang anda ni pakar dalam bidang anda. Okey, strategi kedua adalah testimonial untuk anda. Now, dengar betul-betul. Testimonial untuk anda. Testimonial untuk produk anda itu dah memang penting. Tapi ramai antara kita tak ada testimonial untuk diri kita sendiri sebagai usahawan ataupun penjual. Maksud saya macam ni, beza testimonial produk dengan testimonial diri kita sendiri. Testimonial produk bunyinya lebih kurang macam ni. Produk ini hebat, produk ini bagus, produk ini dapat menurunkan berat badan dalam masa 6 hari. Saya rekomen sangat produk ini untuk sesiapa saja yang ingin menurunkan berat badan. Itu contoh testimonial yang diberi oleh pelanggan anda kepada anda untuk produk anda. Tetapi strategi kedua ni kan adalah berbeza sedikit. Yes, testimonial produk adalah penting. Tetapi anda perlu juga dapatkan testimonial untuk diri anda sendiri sebagai usahawan ataupun penjual. Contoh testimonial untuk diri anda bunyi dia lebih kurang macam ni. Terima kasih Amy kerana memperkenalkan produk ini kepada saya yang dapat menurunkan berat badan saya daripada 100 kg kepada 50 kg. Amy telah memberi perkhidmatan yang sangat-sangat pantas dan mesra pelanggan. Apa saja soalan mengenai menurunkan berat badan, saya tanyakan pada Amy dan Amy pastinya akan jawab dengan pantas dan sempurna. Penghantaran produk daripada Amy juga adalah pantas. Baru order semalam, hari ini saya dah dapat.
So nampak tak? Itu contohnya testimonial untuk anda sebagai seorang penjual. Nampak tak beza? Testimonial untuk produk, testimonial untuk anda sebagai penjual. Dua-duanya penting, tapi kan ramai ada testimonial produk. Cuma ramai tak ada testimonial untuk diri mereka sendiri sebagai penjual. Dan ini akan meningkatkan lagi keyakinan anda dan lebih ramai akan beli kalau anda ada testimonial untuk diri anda sendiri. So, cuba anda kontak balik pelanggan-pelanggan anda yang lepas dan dapatkan testimonial untuk diri anda sebagai penjual. Sebelum saya masukkan strategi yang ketiga, saya nak kongsikan dengan anda terutamanya jika anda ingin mulakan perniagaan atau ingin kembangkan lagi perniagaan sedia ada anda, mencari idea perniagaan tapi tak tahu nak mulakan perniagaan apa, check it out webinar saya percuma sahaja di www.nakjualapa. Mulakan perniagaan dari zero. Dalam webinar ini, saya kongsikan apakah teknik-teknik, apakah langkah-langkah untuk mencari idea perniagaan yang terbaik untuk anda mulakan di internet. Pastinya, kita nak cari perniagaan yang mempunyai permintaan yang tinggi dan persaingan yang rendah. Dan dalam webinar percuma ini kan, saya kongsikan teknik yang saya sendiri lakukan. Sebagai seorang usahawan yang menjalankan pelbagai perniagaan, setiap kali saya nak cari idea perniagaan, saya pastikan saya cari idea perniagaan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Kalau anda nak tahu caranya, check it out www.nakjualapa. Webinar ni percuma sahaja. Mulakan perniagaan dari zero. Okey, jom saya kongsikan strategi yang ketiga, bagaimana nak meyakinkan orang beli dari anda, bukan dari orang lain. Nah, saya ni memang minat dengan movies, tak kiralah Netflix ataupun di panggung wayang. Itu adalah genre yang saya sangat-sangat minat dan saya sangat-sangat suka. Nah, anda setuju tak? Anda pun minat dengan movie based on true stories. Betul? Setiap kali kalau kita tengok movie yang based on true stories kan, kita rasa movie tu best sangat-sangat. Kadang-kadang movie-movie macam ni dia slow je. Tetapi kan bila kita tengok movie-movie macam ni kan, dia dapat menarik emosi kita. Sebab apa? Ianya based on true stories. Ianya berdasarkan kisah benar. Ada ingat tak movie-movie based on true stories? Best kan? Seperti Pursuit of Happiness, Apollo 13, Batman dan banyak lagi. Nah, bagaimana ini relate kepada strategi yang ketiga? Strategi yang ketiga adalah kongsikan kisah perniagaan anda. Dalam kata lain, brand story. Nah, apakah maksudnya brand story? Nah, brand story adalah kisah perniagaan anda. Apakah kisah benar di sebalik perniagaan anda? Kongsikan kisah anda dan perniagaan anda. Contohnya macam ni. Mungkin contohnya adalah sebagai penjual namanya Amy. Dan Amy kongsikan kisahnya dulu badan dia agak sehat, agak obes, berat badannya meningkat. Dulu di bangku sekolah, Amy pernah dikutuk, diperli oleh kawan-kawannya oleh kerana berat badan dia yang meningkat. Sampai ada kalanya Amy menangis sebab asyik kena perli dengan kawan-kawan sahaja. Tapi sejak dia jumpa produk menurunkan berat badan ini dan dalam 6 bulan menggunakan produk ini dan lakukan senaman dan amalkan pemakanan yang sihat, berat badannya pun dapat menurun. Dan sebab inilah Amy juga tak nak melihat orang lain mengalami pengalaman sepertinya dan dirinya ingin membantu orang lain juga menurunkan berat badan. Nah, nampak tak kisah Amy ni? Itu adalah brand story Amy dalam perniagaannya. Bila anda kongsikan kisah benar yang terjadi pada anda dan perniagaan anda, orang akan lebih ingat dan anda dapat menarik emosi mereka pada diri anda sendiri. Sama seperti movies yang based on true story, ianya dapat menarik emosi kita pada cerita tersebut. Dan ada satu istilah English ni berbunyi fact tells, but story sells. So, kalau anda nak menjual dan nak meningkatkan keyakinan orang terhadap perniagaan anda kena kongsikan kisah perniagaan anda. So, like I said, ketiga-tiga strategi ni nak kata susah, taklah susah sangat. Nak kata mudah, taklah mudah sangat. Tetapi kan sekiranya anda ada semangat, anda ada drive, fahami ketiga-tiga strategi ini dan aplikasikannya dalam perniagaan anda. InsyaAllah, anda akan dapat lihat lebih ramai lagi akan yakin dengan perniagaan anda. Dan jangan lupa sertai webinar percuma bersama saya www.nakjualapa.com. Saya kongsikan bagaimana nak cari idea perniagaan yang terbaik dari zero. Nak jual apa? Mulakan perniagaan dari zero di www.nakjualapa.com. Pastinya anda akan dapat banyak idea selepas menonton webinar ini. Sekiranya video ini membantu anda, tekan like, tinggalkan komen, subscribe kepada YouTube channel saya kerana ini akan memotivasikan saya untuk hasilkan lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat untuk anda. So, jangan lupa subscribe sehingga kita berjumpa lagi.